Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni bantahan kepada Habib Muzir. Jadi sekarang ni kita masih bincang tentang ilmu hadis. Habib Muzir berbicara tentang ilmu hadis yang kedua ni. Di bawah ini 4 pernyataan Habib Muzir yang berkaitan dengan ilmu hadis, beserta sanggahan-sanggahan terhadap pernyataan-pernyataan tersebut. Semoga Allah Ta'ala mudah kita memahami agamanya dengan baik dan benar. Summa amin. Allahumma amin. Pernyataan pertama. Habib Muzir berkata, sebagaimana para pakar hadis, bukanlah sebagaimana yang terjadi di masa kini, yang mengaku-ngaku sebagai pakar hadis. Seorang ahli hadis mestilah telah mencapai darjah Al-Hafiz. Al-Hafiz dalam para ahli hadis adalah yang telah hafal 100,000 hadis berikut hukum sanad dan matanya. Sedangkan satu hadis yang bila panjangnya hanya sebaris saja, itu boleh menjadi 2 halaman. Bila tulis berikut hukum sanad dan hukum matanya, lalu bagaimana dengan yang hafal 100,000 hadis? Baru dipakai ahli hadis kata dah. Di atas tingkatan Al-Hafiz ini masih ada lagi yang disebut Al-Hujjah, Hujjatul Islam, iaitu yang hafal 300,000 hadis dengan hukum matan dan hukum sanadnya. Di atasnya ada lagi yang disebut Al-Hakim, iaitu pakar hadis yang sudah melewati darjah Al-Hafiz dan Al-Hujjah. Al-Hafiz, Al-Hujjah, Al-Hakim. Besar kali ya, hebat kali ya. Dan mereka memahami banyak lagi hadis-hadis yang terriwayatkan. Rujuk Hasyiah Luqatud Durar Bisyarah Nukhbatul Fikr oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Sanggahan. Pernyataan Habib Muzir di atas perlu ditinjau kembali. Sebelumnya perlulah diketahui oleh para pembaca sekalian bahawa kitab Hasyiah Luqatud Durar Bisyarah Nukhbatul Fikr bukanlah karangan Hujjatul Islam Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ke depan situ dah. Nukhbatul Fikr tu ialah Luqatud Durar Bisyarah tu bukanlah nah. Syarah bagi Nukhbatul Fikr tu karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Seseorang yang tidak pernah menelaah kitab Hasyiah Luqatud Durar ketika membaca perkataan Habib Muzir Hasyiah Luqatud Durar Bisyarah Nukhbatul Fikr oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani akan menyangka bahawa pengarang kitab ini adalah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Gitulah. Tetapi yang benar pengarang kitab tersebut adalah Abdullah bin Husain Khatir. Adapun Imam Ibn Hajar adalah pengarang Nukhbatul Fikr dan juga syarahnya Nuzhatun Nazar. Jadi Imam Ibn Hajar Asqalani ni, ulama hadis ni yang buat kitab Nukhbatul Fikr. Syarah dia pun dia buat juga Nuzhatun Nazar. Syarah dia ni. Lepas tu ni pula Luqatud Durar ni syarah kepada Nukhbatul Fikr karangan lain Abdullah bin Husain Khatir. Kena faham situ dia. Adapun pernyataan Habib Muzir, seorang ahli hadis mestilah telah mencapai darjah Al-Hafiz. Al-Hafiz dalam para ahli hadis adalah yang telah hafal 100,000 hadis berikut hukum sanad dan matannya. Pernyataan ini tidak pernah ditemukan dalam buku-buku mustalah hadis ilmu yang membahas keadaan hadis. Sebenarnya tak ada. Walaupun ada kita mengaji ulama hadis lah. Tapi rujuk pada kitab-kitab ulama hadis asal tak jumpa. Main mana tak tahulah. Gitu lebih kurang ya dah. Dah. Lepas tu para pembaca sekalian setelah merujuk ke kitab Luqatud Durar, ternyata penulis kitab tersebut tidaklah pernah menyatakan apa yang dinyatakan oleh Habib Muzir. Inilah kantai kata-kata. Habib Muzir kata ni, Habib Muzir kata ni, kata hakim gini. Dah apa? Hafiz 100,000, hakim hujah 300,000. Waktu apa? Hakim 1,000,000 ke apa dah. Sebenarnya bahawa seorang yang tidak boleh jadi ahli hadis kecuali setelah mencapai darjah Al-Hafiz yang menghafal 1,000 hadis itu tidak betul lah. Tak ada lagi kitab tu lah. Penulis kitab Hasyiah Luqatud Durar berkata, tertinggal dah. Salah ada. Aku melihat di sebahagian kitab dinukil oleh dari Al-Munawi bahawasanya ahli hadis bertingkat-tingkat. Itulah dalam kitab itulah Luqatud Durar ni. Dia lihat sebagai kitab nukil dari Munawi. Dia kata dinukil lah. Tingkatan pertama adalah At-Talib dan dia adalah pemula. Kemudian Al-Muhaddis. Dan dia adalah seorang yang membawa menerima periwayatan hadis dan memiliki perhatian terhadap hadis baik dari segi perawatan
maupun sisi dirayahnya. Yang ni makna hadis pun dirayah ni kritik matan hadis lah dirayah dah. Jadi makna hadis pun ya, ada ulama secara kesanad, ada ulama cara kedua, ada ulama cara ke dirayah makna hadis lah. Kata berikutnya ada al-hafiz adalah orang yang menghafal satu hibah hadis baik matanya maupun isnadnya, sanad perawi-perawi dah. Meskipun dengan jalan periwayatan yang berbilang serta ia memahami apa yang ia perlukan. Tingkatan berikutnya adalah al-hujjah. Ia adalah orang yang menguasai 300 ribu hadis. Tingkatan selanjutnya adalah al-hakim. Ia adalah orang yang ilmunya menguasai seluruh hadis. Hadis yang diriwayatkan baik matan maupun isnadnya, baik ilmu jarah. Jadi ilmu jarah wa ta'dilnya serta sejarahnya sebagaimana dikatakan oleh sekelompok ahli tahqiq. Gitulah. Rujuk Hasyiah Luqatud Durar bi syarah matan Nukhbatul Fikr karya Abdullah bin Husain Khatir As-Samin ulama abad ke-14 Hijrah. Jadi dari perkataan di atas terlihatlah jelas bahawa seorang ahli hadis tidak mesti harus menjadi seorang hafiz. Jadi riwayat ni muhaddis ni tak wajib pun banyak makna hadis dah. Sekadar dia tahu dah. Ada ilmu riwayah dan dirayah. Gitu dah. Tak mesti hafiz lah. Akan tapi seorang telah dikatakan sebagai muhaddis. Ulama hadis ni. Muhaddis ni. Jika telah memiliki perhatian terhadap hadis baik segi riwayatnya maupun dirayahnya. Waktu je. Disebut dalam kitab ahad sebenarnya lah. Jadi Habib Muzi telah menipu lah kita kata dah. Tengah kantoi dah. Telah salah nukil. Kau sengaja nukil. Tipu lah. Pernyataan kedua, Habib Muzi berkata, perlulah diketahui bahawa Imam Syafi'i ini lahir jauh sebelum Imam Bukhari. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijrah lah. 54 tahun ke umur Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Bukhari lahir pada tahun 194 Hijriah dan wafat pada tahun 256 Hijriah. Maka sebagaimana sebagian kelompok banyak yang meremehkan Imam Syafi'i dan menjatuhkan fatwa-fatwa Imam Syafi'i dengan berdalilkan Sahih Bukhari, maka hal ini salah besarlah kerana Imam Syafi'i sudah menjadi imam sebelum usianya mencapai 40 tahun. Maka itulah menjadi imam besar sebelum Imam Bukhari lahir ke dunia lagi. Kata dia lah, sanggahan lah. Pernyataan Habib Muzi ini merupakan pernyataan yang sangat aneh. Apakah kalau Imam Syafi'i yang sudah jadi imam sebelum Imam Bukhari lahir ke dunia, lantas fatwa bila tidak boleh dikritik oleh hadis-hadis sahih yang terdapat dalam Sahih Bukhari, tak boleh kritik langsung kan? Pernyataan yang ini melazimkan banyak kerancuan. Di antaranya, pertama, pernyataan bahawa fatwa-fatwa Imam Syafi'i tidak boleh dikritik atau dikalahkan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari merupakan pernyataan yang sangat-sangat berbahaya, kata dia. Kerana hal ini melazimkan mengedepankan dan mendahulukan perkataan Imam Syafi'i daripada sabda-sabda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari yang merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi tak boleh nawa Imam Syafi'i. Allah Ta'ala firman, Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yaday Allah wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Hai orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Hujurat ayat 1. Kedua, hal ini bertentangan dengan wasiat Imam Syafi'i. Beliau rahimahullah telah berkata, tidak ada seorang pun kecuali ada sunnah Rasulullah SAW yang tidak diketahuinya lah. Maka bagaimanapun aku berpendapat dengan satu perkataan atau aku membuat kaedah ternyata ada hadis Nabi SAW yang menyisihi perkataanku, maka pendapat yang benar adalah sabda Rasulullah SAW. Dan itulah pendapatku. Rujuk Tarikh Dimashq, juzuk ke-1, muka surat 339. Jika kalian mendapati sunnah dari Rasulullah SAW yang menyisihi perkataanku, maka ambillah sunnah dan tinggalkanlah perbuatanku. Aku berpendapat dengan sunnah tersebut. Rujuk Tarikh Dimashq, juzuk 51, muka surat 339. Seluruh hadis dari sabda dari Nabi SAW, maka itulah pendapatku meskipun kalian tidak mendengarnya dariku. Rujuk Tarikh Dimashq, muka surat sama dah. Imam Nawawi berkata,
Telah sah dari Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya beliau berkata, jika kalian mendapati dalam kitabku penyisihan terhadap sunnah Rasulullah SAW, maka berpendapatlah dengan sunnah Rasulullah SAW, tinggalkanlah pendapatku. Dan diriwayatkan dari Imam Syafi'i, jika telah sahih sebuah hadis yang bertentangan dengan pendapatku, maka amalkanlah hadis dan tinggalkanlah pendapatku. Atau Imam Syafi'i berkata, itulah mazhabku, dan telah diriwayatkan makna seperti ini dengan lafaz-lafaz yang bermacam-macam, makna yang sama, tapi lafaz itu berbeza-beza lah. Para sahabat kami, yakni dari kalangan ulama besar mazhab Syafi'i, telah mengamalkan ini, iaitu wasiat Imam Syafi'i untuk mengikuti hadis dan meninggalkan pendapatnya dalam permasalahan at-taswib. At-taswib, dan mempersyaratkan untuk bertahallul dari ihram kerana sakit. Dan permasalahan-permasalahan yang sudah ma'ruf dalam buku-buku mazhab. Rujuk Majmu' Syarah Mazhab juz 1 muka 4. Jadi ulama mazhab Syafi'i pun tinggal pendapat Syafi'i dalam permasalahan taswib ke apa yang jalan yang lebih jelas lah, hadis yang lebih tegas, lebih sahih daripada pendapat Imam Syafi'i. Jadi ulama mazhab Syafi'i sendiri pun pakat tinggal lah. Tak banyak pun ada lah. Okey, lepas Imam Nawawi lagi berkata dah, dan kami telah meriwayatkan dari Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah yang dikenal sebagai imamnya para imam. Dan kerana tingkat beliau yang tinggi dalam hafalan hadisnya dan pengetahuan tentang sunnah-sunnah Nabi, maka beliau tanya, apakah engkau tahu ada sunnah yang sahih yang tidak dicantum oleh Imam Syafi'i dalam kitab-kitab beliau? Maka beliau menjawab, Ibn Khuzah menjawab, tidak ada dah. Jadi Imam Syafi'i ni memang lah, tahu dah. Banyak. Dalam sebenarnya kitab Al-Umur tu kita ada. Riwayat-riwayat dah. Tapi sanad tu, lah. Ikut cara Imam Syafi'i lah. Tak ikut dah cara Imam Bukhari ke Imam Nawawi, pasal dia ni belajar tu dia dah. Namun meskipun demikian, Imam Syafi'i rahimahullah tetap berhati-hati kerana menguasai seluruh hadis-hadis Nabi yang sahih merupakan perkara yang mustahil bagi manusia. Maka beliau pun mengatakan wasiat beliau telah diriwayatkan dari berbagai sisi untuk mengamalkan hadis yang sahih dan meninggalkan pendapat beliau yang menyelisihi nas yang sahih dan jelas. Wasiat beliau ini telah dilaksanakan oleh para sahabat kami dalam banyak permasalahan fiqh yang masyhur, seperti permasalahan at-tasrib dalam azan subuh. Hayya 'alas as-salatu khairum minan naum. Mempersyaratkan untuk bertahallul dalam haji kerana ada uzur. Tahallul lah, halal dah, berhenti haji dah. Dan masalah yang dan banyak masalah-masalah lain lah, masalah-masalah yang lain dah. Rujuk Majmu' Syarah juz 1 muka 28. Yang ketiga, pernyataan Habib melazimkan bahawa orang yang sudah menjadi imam terdahulu tidak boleh dikritik oleh orang setelahnya. Dan kelaziman ini berarti melazimkan Imam Syafi'i tidak boleh mengkritik Imam Malik yang merupakan gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i tak lewat mazhab baru lah. Dia kena ikut Imam Malik. Pasal Imam Malik itu guru dia dah. Ngaji 20 tahun dengan Imam Malik, sepatutnya kena jadi pengikut Imam Malik lah, mazhab Maliki dah. Tidak gitu dah. Terlebih lagi Imam Syafi'i tidak boleh mengkritik Imam Abu Hanifah yang lebih senior lagi daripada Imam Malik dah. Kalau nak kira kan Imam Abu Hanifah lebih tua daripada Imam Malik. Tak boleh buat mazhab lain. Mazhab Abu Hanifah sepatutnya Imam Syafi'i ni. Bahkan para pengikut mazhab Syafi'i tidak boleh menikam fatwa-fatwa Imam Malik dan Imam Abu Hanifah kerana kedua imam tersebut lebih senior dan lebih dahulu jadi imam daripada Imam Syafi'i. Yang keempat, apakah ada metod penterjihan seperti ini dalam kitab-kitab fiqh? Ada ulama fiqh dulu kata ni pendapat dulu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik dah. Jadi kena tinggallah pendapat Imam Syafi'i. Ada gitu dah. Yang lebih tua dan lebih dahulu jadi imam tidak boleh dikritik dengan perkataan yang lebih muda dan lebih terbelakang dan jadi imam. Jadi dia lewat jadi imam ni, jadi imam mazhab, dia tak boleh nak ikut. Tak boleh diikuti lah kalau ikut kaedah ni. Kalau ikut mazhab Abu Hanifah dah atau mazhab Malik. Adakah kitab usul fiqh yang membahas dan menyatakan metod ini? Adakah dalam usul fiqh kita nak ngaji ni? Metod pakar ulama dulu dah. Dalam mazhab apakah metod seperti ini dipakai dah? Ataukah ini hanya mazhab khusus Habib Muzir sahaja yang konon ilmunya diperolehi dengan sanad dah? Ini masalah dia. Orang tak tahu, dia beri ijazah lah dah. Beri sanad dah. Sebenarnya sanad ini masalah kalau kira lah. Tapi sanad tak ada gapo sikit je sebenarnya. Sanad ni kalau ada orang alim gapo dia beri asbab tak. Sanad kitab lah, sanad gapo ni. Sebenarnya tak semestinya dia guru betul-betul dah dengan tok guru tu. Sekadar ambil sanad je. Tapi
Masalah selagi Habib-Habib ni yang ambil sanad daripada Nuh. Barelwi dia. Barelwi ni yang dia hebat. Barelwi hak puja kubur di India ni. Tok guru dia, orang alim dia tu. Boleh syarah Sahih Bukhari tebal-tebal. Boleh syarah tak boleh tafsir. Buat tafsir tebal-tebal ni. Jadi dia ambil sanad hadis ni. Habib Muzi ni. Habib. Saya Habib lah. Habib Umar ke apa. Ambil sanad. Hadis ni daripada ulama Barelwi lah di India lah. Hak semua kubur kita kata dah. Tu cerita je. Berat jugalah dah. Kelima, pernyataan Habib Muzi ini melazimkan bahasanya Imam Syafi'i maksum, tidak mungkin bersalah sama sekali dia. Ingat para pembaca beriman. Yang saya sebutkan adalah sebuah kelaziman dari sebuah pernyataan Habib Muzi. Jangan sampai keliru dipahami bahawa Habib Muzi menyatakannya. Tapi ini kelaziman dari pernyataan Habib. Bukanlah kita kata Habib Muzi kata Nabi Imam Syafi'i maksum macam Nabi. Tak. Tapi lazim ucapan dia tu tak boleh dikritik langsung macam maksum gitu lah. Perlu untuk dipahami oleh para pembaca sekalian bahawa setiap imam, siapa pun dia, bahkan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, tidaklah maksum dari kesalahan. Setara Abu Bakar pun tak maksum lagi. Sah ke orang lain dah. Sah ke Imam Mazhab. Yang kedua, setiap ulama yang tidak sependapat dengan Imam Syafi'i rahimahullah, bukan bererti beliau meremehkan Imam Syafi'i. Akan tetapi ulama tersebut memilih pendapat yang menurutnya lebih dekat dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ijtihad lah, maksudnya terjih pendapat ni lebih kuat. Jadi tidaklah kata sependapat maksudnya nak meremehkan Imam Syafi'i, bukan. Okey, pernyataan ketiga, Habib Muzi berkata, lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita masa kini yang mengeluarkan fatwa dan pendapat kepada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para imam ini? Mereka menusuk fatwa Imam Syafi'i, menyalahkan hadis riwayat imam-imam lainnya. Seorang periwayat mengatakan hadis ini dhaif, maka muncullah mereka ini memberi fatwa bahawa hadis ini mungkar. Dari manakah ilmu mereka? Apa yang mereka fahami dari ilmu hadis? Hanya menukil-nukil dari beberapa buku saja, lalu mereka sudah berani berfatwa. Dia kata kau gila lah. Saudara-saudaraku yang dikemuliakan, kita tidak boleh berfatwa dengan buku-buku. Kerana buku itu tidak boleh jadikan rujukan untuk mengalahkan fatwa para imam terdahulu. Bukanlah berarti kita tidak boleh membaca buku, namun maksud saya bahawa buku yang ada di zaman sekarang ini adalah pedoman paling lemah dibandingkan dengan fatwa-fatwa imam-imam terdahulu. Dia kata dah, sanggahannya lah. Pernyataan Habib Muzi, saudara-saudaraku yang kemuliakan, kita tidak boleh berfatwa dengan buku kerana buku tidak boleh jadikan rujukan untuk mengalahkan fatwa para imam terdahulu. Bukanlah berarti kita tidak boleh membaca buku. Namun maksud saya bahawa buku yang ada pada zaman sekarang ini adalah pedoman paling lemah dibandingkan dengan fatwa-fatwa imam-imam terdahulu. Ini kata Habib Muzi lagi lah. Pertama, ini adalah pernyataan yang sangat-sangat berbahaya kerana menimbulkan keraguan terhadap buku-buku yang ada di zaman sekarang ini. Kitab, dia kata tak boleh pakai kitab dah. Sedangkan kitab tu lah Imam Syafi'i buat kitab lu. Siapa kita dah. Bukan dari mulut ke mulut dah. Semua ni berhujah dengan kitab. Kitab yang dicetak lah ni, kitab-kitab yang ada dulu lah. Kitab yang sama menyambung, menjaga sampai ke beribu tahun setengah dah. Jadi kitab tu kalau kita kata tak boleh pakai kitab kat, nak pakai tok guru, mana ingat dah. Nanti tu main boh selek tiga nak ngaku kursi dah, beri fatwa pelik-pelik dah. Pakai kitab baru tidak jauh lagi dah. Dan ini tentunya akan meninggalkan keraguan terhadap agama, kerana untuk mempelajari agama di zaman sekarang ini melalui buku-buku yang ada sajalah dah. Bukan dengan tok guru saja pun yang akan rujuk kitab juga, dia tak boleh. Kalau tak ada dia kitab tu memang sesat barat. Ada dia kitab tu pun kena cek dulu. Sahih tak sahih, karut tak karut. Dua kitab kat lagi sesat lah dah. Okay, ada beberapa pertanyaan lah yang saya tanyakan pada Habib Muzi, dan ini adalah sanggahan dengan pertanyaan lah. Jika buku-buku agama yang digunakan untuk mengkritik fatwa-fatwa imam dahulu tidak boleh dijadikan pedoman, lantas bagaimana cara kaum muslimin belajar agama nak? Apakah harus dengan sistem sanad yang digembar-gemburkan oleh para pendukung Habib Muzi dah? Habib-habib ni suruh beri ijazah lah. Sanad kita ataupun hak berat banyak ijazah amal dia. Tu lagi karut ijazah amal dia dah. Maksudnya kalau hadis sahih ada, tak apa lah, tak bukan hadis lah. Minum kopi lah ke apa, memang reka-reka berdusta atas nama Nabi dah. Tapi hak tu ijazah amal dia lah, macam-macam lah. Bukankah fatwa-fatwa imam-imam tersebut juga termaktub dan terdapat dalam buku-buku lah? Kalau nak kira tak sepakat kitab. Tapi fatwa imam itu ambil mana kalau bukan dari kitab lah?
Ataukah Habib Muzir mendapatkan fatwa-fatwa imam tersebut tidak melalui buku-buku tak? Melalui selat tirai ke apa dah? Jika tidak melalui buku-buku, lantas dari manakah? Melalui sanad guru? Macam mana dah? Jika ternyata fatwa-fatwa tersebut dinukil dari buku-buku, lantas bukankah buku-buku tersebut juga tidak boleh jadi pedoman juga dah? Kata ni fatwa Muslim ni. Ambil mana dia kitab ni? Kitab tu tak boleh percaya kok. Baik pakai hadis tu dah. Ketiga, Habib sendiri menyelisi metod yang dia canangkan sendiri. Bukankah Habib Muzir tak kala membolehkan istighosah kepada mayat juga berpedomankan kepada buku-buku zaman sekarang? Nah, demikian pula bukankah Habib Muzir tak kala membolehkan membangun kuburan di masjid juga berpedoman dengan fatwa Imam Syafi'i terdapat dalam buku Faidul Qadir? Lihat kembalilah sebelum ni kita bicara. Lebih parah ternyata Habib Muzir salah menukilkannya masalah. Bukan betul pun salah nukil dia. Dan akhirnya terjerumus dalam kekeliruan yang amat fatal lah. Amat teruk dah. Jadi ternyata bukan bukunya yang keliru, bukan masalah buku dah. Tak boleh rujuk buku kau. Akan tapi Habib Muzir yang salah menukil dari buku tersebut. Masalahnya Habib Muzir salah menukil dah. Apa terjemuh salah macam-macam dah. Atau mungkin saja Habib Muzir menukil dari buku Faidul Qadir dalam cetakan lain yang tidak diragukan lagi. Dan bukan cetakan zaman sekarang yang tidak boleh dijadikan pedoman. Habib Muzir ni rujuk Faidul Qadir mana tak? Kan kata tak boleh pakai kitab dah. Lah ke dia lah, tak boleh pakai orang lain. Allah ke orang lain, tak boleh pakai kitab dan sepakai buah dia belakang. Pernyataan yang keempat, Habib Muzir berkata sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal ini hafal 1 juta hadisnya. Lalu berapa luas pemahaman si penterjemah dan pensyarah yang ingin menterjemahkan keluasan ilmu Imam Ahmad dalam penterjemahannya? Habib Muzir kata dah. Bagaimana tidak? Sungguh sudah banyak hadis-hadis yang serena hilanglah masa kini. Boleh kita melihat satu contoh kecil saja bahawa Imam Ahmad bin Hanbal ni hafal 1 juta hadis. Lalu ke mana hadis-hadis itu dah? Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnad hadisnya hanya menukilkan hingga hadis nombor 27,988 saja hadis dah. 27,000 lah. Maka kira 970,000 hadis yang dihafalnya itu tak sempat ditulisnya. Lalu bagaimana dengan ratusan imam dan hufaz yang lainnya? Mungkin orang lain pun lebih kurang itu juga. Juta-juta juga. Banyaklah hadis ni lah. Atau logika kita berapa juta hadis yang sirna dan tidak dapat dituliskan dah. Kesimpulan dari pernyataan Habib Muzir ini adalah Imam Ahmad menghafaz 1 juta hadis dan yang termaktub dalam musnad Imam Ahmad hanyalah 27,988 hadis. Jadi ada sekitar 970,000 hadis yang tidak sempat ditulis oleh Imam Ahmad. Tu kata-kata itulah kelaziman daripada kata-kata pernyataan Habib Muzir. Yang kedua, selain Imam Ahmad, masih ada imam-imam hufaz yang lainnya yang juga hafalannya banyak sehingga kesimpulannya berarti ada jutaan hadis lagi yang hilang dan tak sempat tertuliskan. Sanggahan dari pernyataan Habib Muzir ini ada di dua sisi. Pertama, maksud dari Imam Ahmad menghafaz juta hadis bukanlah maksudnya beliau menghafaz juta mata hadis dengan sejuta sanad. Bukan dah. Bukan gitu. Para ulama telah menjelaskan bahawa maksud dari hafalan Imam Ahmad 1 juta hadis adalah disertai dengan pengulangan dan jalan-jalan hadisnya yang berbeza. Kadang-kadang sanad yang lain sikit, mata yang lain sikit. Bukanlah hadis tu lah itu dah. Kerana boleh jadi satu matan hadis memiliki banyak jalan-jalan periwayatannya. Jika satu matan, yakni teks hadis memiliki 10 jalur periwayatan, maka mereka menganggapnya 10 hadis dah. Walaupun satu matan hadis sama, tapi perawi lain jadi 10 hadis dah. Bahkan terkadang satu hadis memiliki 100 atau lebih jalur periwayatannya. Beratus tahun ni macam-macam jalur sanad ni. Kerana itu diriwayatkan juga bahawasanya Imam Bukhari menghafal 100,000 hadis sahih dan maksudnya adalah dengan pengulangan serta jalan-jalan hadis. Bukan maksud 100,000 hadis sahih sungguh dah. Maksudnya kadang-kadang sanad berbeza ni hadis bantai hadis sama dah. Berkata Al-Hafiz Al-Iraqi, perkata Imam Al-Ju'fi iaitu Imam Bukhari, aku menghafal dari hadis sahih 100,000 hadis dan mungkin saja maksud Imam Bukhari adalah dengan pengulangan dan juga termasuk asar-asar yang mauquf. Bukan kata-kata Nabi dah. Lihat Al-Fiyah Al-Iraqi. Al-Hafiz Sakhawi Asy-Syafi'i tak kala mensyarah perkataan Al-Iraqi ini berkata. Dia kata apa? Maksud Imam Bukhari tercapainya bilangan tersebut ini 100,000 hadis sahih dengan menghitung pula hadis-hadis yang berulang-ulang dan juga menghitung juga hadis yang mauquf dan juga asasar para sahabat dan para tabi'in dan selain mereka serta fatwa-fatwa mereka.
Kerana para salaf mereka menyebut seluruhnya, yang ni hadis yang marfu', hadis yang mauquf dan asar sahabat tu juga boleh hadis belaka dengan nama hadis belaka dia. Kata-kata sahabat pun hadis ikut para salaf dulu lah. Dan dengan demikian mudahnya perkara kerana boleh jadi satu hadis memiliki 100 jalan atau lebih jalan. Lihatlah hadis al-amal binniyat ni, hadis nombor 1 Bukhari ni. Innamal a'malu binniyat dia. Dia telah diukilkan oleh Hafiz Abu Ismail Ansari Al-Harawi bahawasanya ia telah menulis hadis ini dari 700 para perawi yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Jadi ada Al-Hafiz Abu Ismail Ansari ni, dia kata ada 300 perawi di hadis innamal a'malu binniyat ni. Dan Ismail ini mencari perkataan Bukhari. Hadis-hadis sahih yang aku tinggalkan lebih banyak dengan perkataan beliau. Seandainya Imam Bukhari mengeluarkan seluruh hadis yang ada padanya, maka ia akan mengumpulkan dalam satu bab hadis jamaah. Banyak orang dari sahabat dan Imam Bukhari akan menyebutkan jalan-jalan periwayatan dan masing-masing sahabat tersebut jika sahih dia. Dia ayat habis perawi-perawi ya. Jauzaqi berkata bahawasanya telah dilakukan istikhraj terhadap hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, iaitu meriwayatkan hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim akan tapi tidak melalui jalur Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka bilangannya mencapai 25,000 atau 80 jalan. Jalan yang tidak melalui hadis perawi dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Ada lagi jalan ni 25,000 atau 80 jalan lagi ni. Kemudian As-Sakhawi menukilkan perkataan gurunya Ibn Hajar. Ia berkata, guru kami Ibn Hajar Asqalani berkata jika Al-Bukhari dan Muslim dengan begitu ketatnya persyaratan, mereka berdua telah mencapai bilangan tersebut sekitar 40,000 hadis dengan pengulangan. Maka hadis-hadis yang tidak diketahui oleh mereka berdua berupa jalan riwayat dari matan-matan hadis yang telah dikeluarkan oleh mereka berdua boleh jadi juga mencapai bilangan tersebut atau lebih lah. Dan matan hadis-hadis yang sahih yang sesuai dengan persyaratan kriteria Bukhari dan Muslim boleh juga mencapai jumlah bilangan tersebut atau mendekatinya. Dan jika bilangan-bilangan tersebut ditambah dengan asal para sahabat dan tabi'in, maka bilangannya akan mencapai bilangan yang telah dihafal oleh Imam Bukhari, iaitu sekitar 1,000 hadis sahih dan boleh jadi lebih banyak lagi. Kat mana kita ni? Pada kat tu Allah ya. Dan harus demikianlah penjelasannya. Kalau jika tidak demikian, maka jika dihitung hadis-hadis yang terdapat dalam musnad-musnad, jami'-jami', susunan-sunan mu'jam al-fawaid dan juz-juz dan selainnya yang ada pada tangan kita, baik hadis-hadis sahih maupun tidak sahih, maka tidak akan mencapai bilangan tersebut 100,000 dah. Kalau kita cari semua Musannaf Ibn Abdul Razak ke, siapa dia kitab-kitab puluh-puluh hadis, kalau capur belaka pun tak dapat 1,000 ni sahih. Jika tanpa pengulangan tak sampai 1,000. Bahkan tidak akan sampai setengah 50,000 pun tak sampai lah. Rujuk Fathul Murid juz 1 muka 57. Begitulah, demikianlah penjelasan yang sangat gamblang dari Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani Asy-Syafi'i. Okey, padalah sekat tu wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.